Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi kita kali ini. Harapnya kamu dalam keadaan sihat, sejahtera bersama ahli keluarga kamu. Baik, hari ini kita akan sambung lagi kita punya pembelajaran, insya-Allah. Baik, kamu akan belajar hari ini satu tajuk berkenaan dengan akidah. Baik, sebelum itu kita tengok tajuknya ialah nama Allah Al-Malik. Nama Allah Al-Malik. Okey, tajuk hari ini ialah nama Allah Al-Malik. Sebelum kita terus, kita eloklah kita tengok apa objektif dan kriteria kejayaan kamu pada hari itu. Baik, semua tengok di sini. Objektif kamu hari ini ialah meyakini konsep nama Allah Al-Malik dan mengaplikasikan dalam kehidupan seharian kamu. Okey, iaitu untuk kamu meyakini konsep nama Allah Al-Malik. Okey. Kemudian baik, kriteria kejayaan kamu pula, kriteria kejayaan kamu pada hari ini ialah yang pertama, kamu boleh menyatakan pengertian nama Allah Al-Malik dan kamu boleh membaca dalil nakli dan pengertian. Okey, jadi pertama kamu boleh sebut apa itu maksud nama Allah Al-Malik. Yang kedua ialah kamu boleh membaca dalil nakli, dalil daripada Al-Quran ataupun hadis, dan berserta dengan pengertiannya dengan dibimbing oleh saya sendirilah. Okey, baik. Seterusnya, okey, baik. Siapakah yang di-Pertuan Agong di Malaysia sekarang ini? Kamu kenal tak siapa? Sebelum tu, kamu tahu tak siapa itu yang di-Pertuan Agong? Yang di-Pertuan Agong ialah Raja bagi negara Malaysia. Okey, Raja bagi negara Malaysia. Jadi yang kita panggil sebagai Yang di-Pertuan Agong. Okey, kenal tak? Baik, sekarang saya tunjuk. Inilah kita punya Raja sekarang ini, Tuanku Yang di-Pertuan Agong di Malaysia sekarang ini, yang ke-16, iaitu ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-16, iaitu Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Ini raja kita. Apa kaitan dengan tajuk hari ini? Kita akan tengok nanti apa kaitannya. Okey. Jadi sebelum itu kamu kena kenal ini adalah Raja bagi negara Malaysia sekarang ini. Okey. Baik, terus. Baik. Sekarang kita tengok apa kaitan yang kita tengok tadi, raja kita dan juga tajuk kita hari ini. Sekarang kita tengok maksud Al-Malik. Al-Malik bererti maha menguasai. Bererti maha menguasai. Okey. Nama Allah Al-Malik bermaksud Allah maha menguasai segala-galanya. Maksudnya, kaitan dengan gambar tadi, raja adalah pemilik bagi negara kita. Bahkan setiap negara dia ada pemiliknya, kan? Dia ada raja yang menguasai ke atas kawasan, wilayah, okey, di suatu tempat, okey, jajahan dan sebagainya. Jadi mereka berkuasa penuh di atas jajahan itu. Okey. Tetapi yang kita nak bicarakan sekarang ini bukan ketua pada negara, bukan ketua kepada jajahan, bukan ketua kepada mana-mana negeri ataupun negara lah, okey, ataupun dunia.
Tapi ketua yang kita nak bincangkan ini adalah ketua pemilik ketua. Maksudnya hak yang raja yang mutlak. Raja yang mutlak, pemilik yang mutlak, yakni Allah lah yang dimaksudkan. Allah adalah raja bagi seluruh alam ini, pemilik bagi alam ini, dan menguasai seluruh alam ini. Jadi Allah, satu nama Allah disebut Al-Malik, iaitu Al-Malik bermaksud Maha menguasai. Jadi Allah Al-Malik bermaksud Allah yang Maha menguasai segala-galanya. Okey, Allah yang Maha menguasai segala-galanya. Allah yang menguasai pemerintahan. Maksudnya segala-galanya apa yang ada di langit dan bumi ini, yang kamu tengok, yang terlalu hebat, yang dengan mata kamu tengok langit dan bumi sebagainya, macam mana kehebatan, besarnya alam ini sebagainya, semuanya adalah dalam pemerintahan Allah, dalam pentadbiran Allah, dan dalam Allah lah yang menguruskan segala-galanya. Jadi nak menunjukkan keagungan Allah yang memiliki segala-galanya di langit dan juga di bumi. Allah lah pemilik mutlak bagi alam ini. Bahkan kita juga adalah milik Allah. Allah adalah Khaliq yang menciptakan. Yang lain pada Allah adalah makhluk yang diciptakan, dan semua adalah di bawah kekuasaan Allah, di bawah pentadbiran Allah. Jadi Allah menguasai seluruhnya. Boleh faham tak? Itu maksudnya Allah Al-Malik. Allah menguasai seluruhnya. Allah lah pemilik yang mutlak bagi alam ini. Hatta manusia, pokok, haiwan, apa saja yang ada kat dunia ni, semuanya milik Allah. Allah lah yang pemilik bagi segala pemilik. Allah lah raja bagi segala raja. Allah lah yang mentadbir bagi segala pentadbir. Allah lah yang mutlaknya pemilik dan juga yang menguasai alam ini, di langit dan juga di bumi. Baik, ya. Dalil naqli Allah Al-Malik. Okay. Dalil naqli ni apa? Dalil naqli ialah dalil yang kamu akan dapat daripada Al-Quran ataupun Al-Hadis. Al-Quran ataupun Al-Hadis. Dua ini kita sebut sebagai dalil naqli. Okey. Iaitu dalil yang mesti bersumberkan dengan Al-Quran ataupun hadis. Dan satu lagi dalil disebut dalil akli. Dalil akli ini ialah dalil yang menggunakan akal. Akli, akal. Jadi dalil yang menggunakan akal ini kita sebut namanya dalil akli. Iaitu kita akan tengok dan kita akan fikir tentang kebesaran Allah, tentang apa yang contoh satu dalil daripada Quran sebut tentang kebesaran Allah. Maka kita pandang apakah kebesaran Allah di alam ini. Jadi kita tengok apa saja yang ada ini semuanya milik Allah, sehingga kan kita kata cacing yang di dalam tanah pun ditakbir oleh Allah. Rezekinya setiap saat, setiap ketika, setiap makhluk semuanya ditakbir oleh Allah. Maka Allah tidak pernah meninggalkan hamba dia, sentiasa menguruskan hamba dia, walau satu saat dan satu ketika keadaan hamba itu. Jadi apa contoh cacing, ada berapa banyak cacing dalam dunia ni? Setiap cacing itu ditentukan rezeki oleh Allah. Ada banyak kucing dalam dunia ni. Setiap kucing itu ditentukan rezeki oleh Allah. Setiap hari, setiap minit. Bahkan kita manusia sekalipun, ada berapa ramai manusia di seluruh dunia, setiap orang itu ditentukan Allah rezekinya. Setiap saat, setiap ketika, setiap hari, Allah yang menentukan segala rezekinya. Maka Allah lah yang menguruskan dan mentadbir alam ini. Sehingga kan kita kata bumi yang berputar, okey, dan juga berjalan di punya orbitnya pun ditadbir oleh Allah, di dalam kekuasaan Allah, di dalam ketetapan Allah. Jadi nak menunjukkan, jadi dengan kita pandang benda itulah dipanggil sebut dalil akli. Sekarang kita nak tengok dalil nakli. Allah berfirman dalam surah
Al-Hadid ayat yang kedua. Tengok ayatnya apa. Baik, jadi sekarang ni kamu ikut bersama-sama dengan saya. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya, dialah, yakni Allah, yang memiliki kuasa pemerintahan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha berkuasa atas setiap sesuatu. Jadi Allah sendiri yang sebut dalam Al-Quran bahawa Allah lah yang memiliki pemerintahan langit dan bumi. Setiap inci, setiap saat, setiap waktu, setiap arah, setiap penjuru mana pun, semuanya tak terlepas daripada kekuasaan dan pemerintahan Allah. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Maksudnya semua kita ni asalnya daripada tak ada. Makhluk sifatnya asalnya daripada tak ada, kemudian diadakan, kemudian dimatikan. Bahkan kita manusia akan dihidupkan pula di akhirat nanti. Menunjukkan Allah Allah mutlak, Allah yang menguasai segala-galanya. Bahkan bila hari kiamat itu nanti, tidak ada siapa lagi, ataupun tidak ada makhluk mana-mana lagi yang hidup di atas muka bumi ini. Semuanya telah lenyap. Hanya Allah yang maha kekal. Dia yang Allah yang memang dah sedia ada, tidak ada permulaan, dan memang Allah lah yang hanya kekal, hidup dan tidak mati. Yang lain pada itu semua mati. Jadi Allah lah yang maha menguasai, Al-Malik, segala-galanya. Okey. Baik, itu saja untuk kelas kita hari ini. Jumpa lagi kita